Dan Allah Ta'ala memberi kita nikmat. Kalau kita lihat dari aspek pemberian nikmat sebagai satu bentuk ujian, itu menurut kadar kekuatan kita. Sehingga kaedah dalam tasawuf ni, al-imtihan ala qadril imtikan. Ini sudah sedia makruf dalam orang yang mengaji ilmu ni dia ada kaedah ni. Dugaan Allah Ta'ala ni adalah menurut kadar kekuatan dia untuk tahan dia. Sekiranya dia dari segi nikmat yang diberikan Allah dari aspek satu bentuk dugaan juga, kita boleh baca di sini bahawa nikmat itu juga diberi menurut kadar orang tu boleh menerimanya. Dari segi kemampuan dia boleh pergi. Masalah seseorang tu berjaya atau tidak berjaya dalam menempuh dugaan-dugaan yang berupa kesenangan dan kesusahan ni, itu cerita lain. Tapi pada dasarnya hal-hal itu diduga sama ada dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk kepayahan kesusahan adalah menurut kadar yang pada dasarnya dia mampu tanggung. Dia mampu hadapi benda tu. Nabi Daud alaihissalam berkata, Tuhanku, anak Adam ini telah engkau beri pada tiap rambut, yakni bulu roma yang ada pada manusia ini, ada nikmat di atas dan di bawahnya. Yakni segala bulu roma yang duduk pada diri manusia ni, semuanya ada nikmat belaka. Mak kabarnya banyak. Semua yang itu rambut baru tu, rambut yang ada atas kepala kita, yang di betih kita dan sebagainya, bulu-bulu roma tu, atas ke bawah ke, semuanya itu ada nikmat belaka tu. Ada erti belaka tu. Maka bagaimana akan dapat menunaikan syukurnya kepadamu? Lalu macam mana nak mensyukuri nikmat ni? Rambut nak kabarnya bandingan disebut dengan rambut tu dari aspek banyak. Kalau selat, sorak tu satu nikmat, cuba bayangkan betih kita tu berapa banyak. Di kepala kita tak berapa banyak. Orang botak tu dah payah kira lah. Ni hak banyak rambut ni. Jadi nak kabarnya banyak nikmat. Jadi Nabi Daud ini dalam ungkapan dia tu, dia mengadu hal kepada Allah Ta'ala macam mana nak mensyukuri ni. Sehingga didatangkan contoh rambut, nak kabar banyak sangat nikmat ni. Jumlahnya itu begitu banyak. Sehingga nampak bahawa nak kabarnya banyak nikmat ni. Lalu macam mana kita mensyukurinya? Jawab Allah dalam munajatnya. Hai Daud, aku memberi sebanyak-banyaknya dan rela menerima yang sedikit. Itu kata Allah kepada Nabi Daud. Ini asar. Ini kisah Nabi-Nabi terdahululah yang disebut sebagai Israiliyat. Tidak semua Israiliyat itu tak boleh dipakai. Apa-apa yang muafakat dengan Quran dan hadis dan sebagainya itu boleh dipakai. Kerana Nabi suruh supaya berbicara tentang Bani Israel itu. La haraj, Nabi kata tak ada salah, iaitu difahami bahawa kisah-kisah terdahulu tu sekiranya muafakat Quran hadis boleh dijadikan sebagai suatu bahan lah, sekalipun tidak dijadikan sebagai dasar, tapi untuk penguat dan sebagainya boleh dipakai. Hadis min Bani Israel wala haraj, berbicaralah tentang kisah-kisah yang diambil daripada Bani Israel itu dan tidak ada salah. Jadi kita kena fahamlah mana-mana kisah-kisah yang sebab oleh kerana kisah-kisah Bani Israel ini pertama sekali kisah lama, yang kedua dari segi sanad periwayatan tak kuat dan sebagainya. Jadi kena tengok kandingan kita, ukuran kita Quran dan hadis. Hai Daud, aku memberi sebanyak-banyaknya dan rela menerima yang sedikit. Jadi Allah Ta'ala beritahu bahawa dari segi pemberianku, kata Allah, aku beri sebanyak-banyaknya. Tapi dari segi apa yang hamba buat, makhluk buat dalam rangka ibadah kepadaku tu, aku terima sikit-sikit, tak ada masalah. Maksudnya, Allah Ta'ala nak beritahu bahawa nikmatnya yang banyak itu bukanlah dikendaki supaya manusia melakukan ibadah seganding dengan nikmat itu, tidak. Tapi buatlah menurut kadar kemampuan yang mampu dilakukan oleh manusia itu. Dan untuk mensyukuri nikmat itu, bila engkau mengetahui bahawa nikmat yang ada padamu itu daripadaku. Jadi untuk mensyukuri nikmat itu, cukup ataupun asasnya ialah kau tahu. Kita ni tahu bahawa
Nikmat yang kita dapat tu, yang ada pada kita tu, benda tu mari daripada Allah. Itu asas kepada mensyukuri nikmat tu. Kita tahu dengan erti kita yakin, kita tasdik, kita percaya, kita beriman bahawa nikmat-nikmat, segala nikmat yang kita kecapi ni, yang dapat ni, memang kita akui ia ni datang daripada kurnia Allah. Itu asas kepada syukur. Ha. Jadi kalau kita tahu dengan erti kita percaya dan yakin, itu dia makin tasdik. Hak molek lagi, hak lebih lagi, kita ada kesedarannya. Sedar bahawa nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa beza dua ni? Kalau kita tasdik tadi tu, kita percaya nikmat-nikmat yang datang ni, yang kita dapat semua ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu asas tauhid kita, keyakinan kita. Bahawa tidak ada yang memberi nikmat melainkan Allah, dan segala nikmat-nikmat yang kita dapat dan didapati oleh makhluk-makhluk seluruhnya, semuanya datang daripada Allah. Tak ada mari daripada punca lain dah. Hanya mari daripada dia hakikat. Cuma sebab musabab tu banyaklah. Jalur dia tu, saluran dia tu, lalu kot orang ni, lalu kot orang ni, itu salur belaka, jaluran belaka. Tapi kita pun faham hakikat ni. Ada orang beri kepada kita, kita pun tahu bukan dia buat benda tu, dia pun mari daripada sumber lain juga. Jadi ini puca-puca, laluang-laluang. Tapi puca asal dia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada kefahaman ini, tasdik ini, kita ada kepercayaan ini. Jadi kepercayaan kita tu atas nikmat-nikmat yang kita dapat tu datang daripada Allah, itu sudah dikira sebagai syukur kepada Allah. Ha. Lebih-lebih lagi, bukan saja kita tasdik, kita percaya, kita rasa. Rasa ni bahagian tasawuf. Kalau bahagian usuluddin tadi tu, dengan jalan kita tahu dan yakin itu jalan bahagian tasdik, itu kena mengaji supaya tahu. Mengaji Al-Quran, mengaji hadis, maksudnya mengaji kitab-kitab lah. Kerana kitab-kitab ulama' ni yang dikarang oleh ulama', sumber ilmunya tak lagi daripada Quran dan hadis. Cuma oleh kerana Quran dan hadis tu adalah sebagai induk, maka ulama' mempermudahkan, memperincikan, ditulis kitab-kitab. Kita mengaji benda-benda tu. Jadi seolah bila kita mengaji kitab tu, seolah kita mengaji dalam usaha nak memahami Al-Quran dan hadis. Kerana kitab ni sebagai penafsir untuk memahamkan kita tentang kandungan Al-Quran dan hadis, biar kita faham gitu.